Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, saya akui sebenarnya saya guna perkataan Bitcoin tu untuk tarik anda datang ke dalam video saya dan tonton video ni secara penuh lah. Kenapa saya buat begitu? Sebab saya tengok dekat Malaysia ni bila kita sebut tentang cryptocurrency, orang kita hanya tahu Bitcoin semata-mata. That's why saya letak perkataan cryptocurrency. Sebenarnya dalam video kali ni saya nak cerita tentang satu cryptocurrency baru yang dikatakan bakal menggegarkan dunia pada masa akan datang, iaitu Chia. So Chia ni untuk masa video ni direkod, dia belum diiktiraf lagi. Dia belum mempunyai apa-apa nilai. Kita tak boleh guna dia untuk generate income, tak boleh nak guna dia macam kita main saham ataupun Bitcoin sebelum ni. Dia belum ada apa-apa nilai. Tapi ada beberapa sebab yang orang kata Chia ni bakal menggegarkan dunia cryptocurrency dan juga digital atas muka bumi ni. Dan secara tidak langsung, dia bakal memberi kesan kepada harga-harga barang komputer. Apa-apa pun, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, sebelum saya cerita tentang Chia ni, saya nak ulang kaji dulu apa itu cryptocurrency. Dan macam saya bagi tahu, cryptocurrency ni dia tidak terhad pada Bitcoin semata-mata. Atas muka bumi ni ada banyak gila cryptocurrency. Cryptocurrency ni senang faham ialah wang digital. So, atas muka bumi ni yang popular adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yang tengah meroket sekarang. Cuma orang kita di Malaysia ni ramai lebih fokus kepada Bitcoin. Dia tak tahu apa itu Ethereum, dia tak tahu apa tu Ripple, apa tu Dogecoin dan lain-lain lah. Dan untuk cryptocurrency ni sebenarnya anda boleh cek berapa banyak cryptocurrency yang ada atas muka bumi ni dekat trading platform macam contoh Binance. So anda pergi dekat Binance dan anda boleh cek satu persatu lah. Dan menarik tentang cryptocurrency, satu fakta menarik tentang cryptocurrency ni kan, siapa-siapa boleh cipta cryptocurrency dia sendiri. Macam contoh, saya Abid Cerah, saya nak cipta Mona Lisa Coin. Boleh, asalkan saya ada protokol dan benda-benda lain. Persoalan yang kita kena tanya sekarang ialah siapa yang bagi nilai atas satu-satu cryptocurrency tu. Okey, untuk menjawab persoalan ni kita kena naik mesin masa, kita kena kembali kepada zaman awal-awal Bitcoin dicipta dululah. So awal-awal Bitcoin dicipta memang dia tak ada nilai. Kita nak pergi kedai pun tak boleh. Sampailah satu masa tu the first transaction, commercial transaction berlaku ialah apabila ada orang dekat US dia beli 2 biji pizza pada harga 10,000 Bitcoin. Bayangkan taukai pizza tu kaya macam mana lah sekarang sebab ada 10,000 Bitcoin kan. Gila kot. So kita kembali kepada topik kita. Ketika tu dia bukan bermaksud yang 1 Bitcoin sama dengan pizza ataupun 5,000 Bitcoin sama dengan sebiji pizza. Tak. Dia kenapa berlaku macam tu adalah taukai pizza tu dia bersetuju kalau nak 2 biji pizza bayar aku 10,000 Bitcoin. Dia tak ada angkat satu senarai harga, satu pizza 5,000 Bitcoin, 2 pizza 10,000 Bitcoin. Dia tak ada buat pun benda tu, tapi dia lebih kepada pengiktirafan. Aku iktiraf 10,000 Bitcoin kau bernilai dengan 2 biji pizza aku. So, kalau kita tengok kepada kes ni, kita tahu yang sebenarnya cryptocurrency ni dia tidak mempunyai apa-apa value selagi tidak diiktiraf oleh orang ramai. Bila mana kita semua iktiraf dia, okey, satu Bitcoin berharga RM10,000 Malaysia, semua orang iktiraf, maka pada masa tu Bitcoin tu akan ada nilai. Lepas tu barulah dia bergantung kepada faktor supply and demand. Macam biasa, bila supply tu tinggi, demand berkurang, harga akan jatuh. Bila demand tinggi, supply berkurang, harga dia akan jatuh lah. Basically pada peringkat awal dia lebih kepada pengiktirafan. Even benda ni bukan sahaja Bitcoin tau. Untuk mata wang kertas sendiri pun, kalau kita tengok dekat note RM1 tu, semua setuju dia RM1, maka dia bernilai RM1. Tapi bayangkan kalau kita bawa RM1 tu, kita pergi dekat Jepun yang mana orang Jepun tak tahu pun kita punya wang tu, wang RM1 tu tak ada nilai pun dekat sana. Sebab apa? Sebab dia tak dapat pengiktirafan dekat sana. Itu bagaimana kita cakap currency berfungsi. Bukan sahaja digital currency, tapi mata wang kertas pun mempunyai konsep yang sama. Okey, kita kembali kepada topik kita iaitu Chia Coin. Macam saya bagi tahu kepada anda, ketika video ni direkod, Chia tidak mempunyai apa-apa nilai, even tak diiktiraf lagi. Dia adalah satu sistem yang baru, satu cryptocurrency yang baru, dan orang
hanya percaya dia bakal mengubah dunia. Dia hype sahajalah buat masa sekarang. Kita belum tentu lagi bila dia dilancarkan nanti, adakah betul dia mempunyai nilai yang tinggi? Belum ada orang yang tahulah. Cuma ada dua sebab utama kenapa orang yakin yang Chia bakal menggegarkan arena cryptocurrency atas muka bumi ini. Yang pertama, dari segi cara untuk dapatkan Chia tu sendiri. Kalau untuk cryptocurrency yang lain macam contoh Bitcoin, kita perlukan graphic card, lepas tu kita perlu mining menggunakan graphic card tu, yang mana proses mining tu dia akan makan elektrik yang tinggi gila. Untuk pengetahuan anda, ketika saya record video ni, elektrik yang digunakan untuk mining Bitcoin di seluruh dunia lagi tinggi consumption dia daripada elektrik yang digunakan oleh Argentina. Dan dikatakan pada tahun 2022, elektrik consumption untuk Bitcoin saja, mining Bitcoin saja akan capai 80%. Yang mana benda ni tak sihat. Benda ni tak bagus untuk kita punya environment. So, Chia datang, dia selamatkan benda ni, dia tukar, dia tweak sikit. Macam mana kita nak dapatkan coin tu? Daripada kita guna graphic card, Chia dia guna hard disk. Dia guna hard disk and dia ada dia punya cara sendiri macam mana dia mining. Maybe saya akan buat pada video yang akan datang lah. So itu sebab yang pertama, sebab semua orang dia pergi kepada green energy, green technology lah. That's why Chia menjadi pemerhatian dunia lah. Yang kedua, kenapa Chia ni dikatakan bakal menggegarkan dunia? Sebab orang di belakang Chia. Macam saya beritahu kepada anda tentang cryptocurrency ni, semua orang boleh cipta cryptocurrency ni, tapi orang iktiraf ataupun tidak dia punya cryptocurrency. So untuk mendapat pengiktirafan orang tu, dia ada beberapa sebab dan salah satunya ialah siapa pengasas kepada cryptocurrency tu. So untuk Chia ni, pengasas dia ialah orang yang mengasaskan BitTorrent protocol. So siapa-siapa yang umur macam saya maybe tahulah apa tu BitTorrent kan. So BitTorrent ni ialah satu sistem yang mana kita boleh download dan juga upload satu file tu direct kepada orang lain. Kalau kita nak download satu file sekarang, contohlah kita pergi dekat satu website tu untuk download kita cakap filem yang crack kan. Normally apa yang berlaku ialah saya yang ada filem tu, saya akan upload ke satu website ataupun platform ni. Orang yang contoh anda nak download filem tu, anda pergi ke platform yang sama, anda kena download dekat situ lah. So ini kita panggil dia sebagai centralized. Tapi untuk BitTorrent yang mana decentralized tadi, dia macam saya akan open diri saya, siapa yang nak download dari saya pun boleh. Kalau saya nak download daripada anda pun boleh. Dia tak ada satu tempat yang mana kita tertumpu dekat situlah. So pengasas kepada BitTorrent protocol ni, dia orang yang boleh dikatakan faham gila tentang decentralized punya sistem. That's what decentralized punya sistem, yang mana decentralized punya sistem ni ialah sistem cryptocurrency. So dia macam otai turun padang lah, otai turun padang, and dia tahu apa yang dia main. That's why orang percaya pada Chia ni, pada Chia ni. Okay, itu yang dua sebab kenapa orang kata Chia ni bakal menggegarkan dunia. And then apa yang kita kena tahu ialah dia masih lagi dalam peringkat assumption. Dia belum confirm lagi. Bila Chia dilancarkan nanti, bila dia dah ada nilai nanti, kita belum tahu berapa harga dia, berapa dia punya value, kita belum tahu lagi. Dia sekadar hype sajalah buat masa sekarang. Cuma kalau anda baca berita dekat Hong Kong, dekat China, orang dah start borong hard disk untuk mining Chia lah. Sebab dia guna hard disk, dia jimat elektrik, dan kita boleh untuk Chia ni dia tak pakai graphic card. Jadi dia tak mahal sangat compare dengan graphic card. Satu graphic card harga dia dalam RM3,000 Malaysia, tapi kalau hard disk 1 terabyte kita dah boleh dapat dalam RM200 Malaysia. Sangat-sangat jimat lah. Jadi saya tak garanti kalau anda join mining Chia sekarang anda akan buat untung, sebab dia sekadar assumption saja. Tapi of course bila mana Hong Kong, China, Russia masuk ke dalam bidang ni, ke dalam arena ni, mereka pun iktiraf Chia, of course harga dia akan naik secara melampau lah. Saya sediakan link dalam ruangan description box below untuk anda download dia punya software dan cuba mining sikit-sikit menggunakan anda punya hard disk. Saya tengok ada juga beberapa YouTuber dia ajar untuk kita just guna Raspberry Pi, lepas tu kita beli docking untuk hard disk dan mining dengan situ. Ada banyak cara, anda boleh search dekat YouTube sendiri. Cuma buat masa ni saya tak boleh nak garanti kepada anda apa-apa. Yang saya boleh garanti kepada anda ialah dengan hype yang dibuat oleh Chia ni, harga untuk hard disk akan melambung tinggi. Sebenarnya bukan hard disk saja yang digunakan oleh Chia untuk mining dia punya coin ni, tapi prosesor juga memainkan peranan. Cuma prosesor kita tak perlukan prosesor yang tinggi gila, cukup macam Ryzen 5 3600
dan ke atas, yang mempunyai core dan juga track yang tinggi. Sebenarnya dia tengok kepada core lah. Itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap benda ni dapat memberi satu update knowledge kepada anda apa yang berlaku dalam dunia sekarang dan apa kesannya pada dunia IT. Nanti kalau ramai yang demand untuk, nanti bila saya dah tahu, sebab sekarang jujur dengan anda, saya tak tahu apa-apa tentang Chia. Saya ada download dia punya software, saya ada guna dia punya, saya ada cuba mining sikit, tapi saya masih lagi di peringkat kosong. Saya tak tahu apa-apa. Anda jangan tanya saya, Habis Cerah macam mana nak buat ini, macam mana nak buat itu, sebab saya memang zero knowledge tentang Chia tu. Saya just update apa berita dan juga fakta yang berlaku dalam dunia sekarang. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda berminat untuk beli lighting ni yang ada tulis Mona Lisa ni, saya ada sediakan dia punya link pembelian dekat ruangan description box below. Dia dibuat oleh, kita cakap, bukanlah satu company yang besar. Nama pengasas, nama pembuat dia ialah Elin Yusof. Saya dah janji dengan dia untuk promote dia punya barang ni dalam video ni, which is saya tak dapat sponsor, saya bayar untuk dapatkan benda ni. Cuma saya rasa kualiti dia sangat bagus, packaging dia bagus, dan saya rasa anda patut beli. Anda boleh customize, anda boleh letak nama anda, ataupun kalau anda suka saya, maybe anda boleh buat Habis Cerah dan guna kayu dan RGB. Lawa kot. Terima kasih kerana menonton. Berboh. Jumpa lagi.